terbaru pukul 10 pagi hari Rabu. Video hari ini ditujukan khas kepada mereka-mereka yang ada perasaan malas di dada, yang ada matlamat yang nak dicapai tapi asyik tak jadi, yang ada tugas yang nak diselesaikan tapi kerja asyik tertangguh. Bagi mereka yang tak ada perasaan malas, tak payah tengok video ni. This is not for you. Hai, Assalamualaikum. Saya Puan J daripada BBT Consultants. Syarikat kami membantu organisasi dan pasukan mencapai matlamat mereka melalui soft skill development ataupun kemahiran insania. Mungkin kita ada sesuatu tugas yang ingin diselesaikan, matlamat yang ingin dicapai, ataupun mungkin kita ingin berubah. Ya, kita letih dah jadi letih. We are tired of being tired. Tapi asyik tak jadi. Lama-lama impian menjadi angan-angan semata. Bagi kita yang ada masalah ni, buat 5 tip ni. InsyaAllah saya garanti akan jadi. Macam mana saya tahu? Sebab saya sendiri pernah melalui fasa tu. Dan masa itulah saya menemui tip-tip ni. Also, saya juga ada bonus tip dekat hujung video ni. Stay on, okay? So, are you ready? Tip nombor 1. Terima hakikat yang rasa malas itu berpunca dari kita sendiri. Sebab kerja tak jadi tu sebab diri kita sendiri. Bukan sebab ada benda yang tak cukup, bukan sebab orang lain, bukan sebab keadaan yang tidak sempurna. Ini first step bagi kita untuk mengubah apa-apa saja dalam hidup kita. Mengaku. Selagi kita meletakkan kesilapan dan alasan tu kepada orang lain, selagi itulah kita tak akan berubah. Itu adalah alasan dan excuse yang paling mudah bagi orang-orang yang tak nak mengambil tanggungjawab untuk mengubah diri sendiri. So, first tip, mengaku dan ambil tanggungjawab. Iaitu orang yang akan mengubah keadaan kita, hidup kita hanyalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Ingat ni, impian tanpa tindakan akan menjadi angan-angan semata. Tip kedua, pecahkan matlamat besar kita kepada matlamat-matlamat kecil berserta dengan deadline bila masa matlamat itu mesti diselesaikan. Ini penting kerana di dalam setiap matlamat besar itu terkandung matlamat-matlamat kecil yang mesti dicapai dahulu. Matlamat besar itu tak akan terjadi dengan sendiri. Ibaratnya, katakanlah matlamat besar kita nak sampai ke Kota Baru pukul 10 pagi hari Rabu. Dia mesti kita kena capai dulu matlamat-matlamat kecilnya. Di antara matlamat kecilnya ialah nak servis kereta hari apa pukul berapa, nak bertolak pukul berapa, sampai Kuala Lumpur pukul berapa, sampai Gua Musang pukul berapa, laju kereta kena berapa dan sebagainya. So, tak kira apa matlamat kita. Mungkin matlamat kita nak kahwin, nak cari jodoh, nak buat majlis perkahwinan, nak buka bisnes, nak cari kerja, anything. Setiap matlamat besar itu di dalamnya terkandung matlamat-matlamat kecil yang mesti kita capai dahulu. So, list down matlamat kecil itu berserta dengan deadline bila matlamat-matlamat kecil itu perlu dilakukan. Tip ketiga, fikir balik. Mengapa kita nak capai matlamat tu? Mengapa kita perlu dan mesti capai matlamat tu? Think of your big why. Bila kita fikir tu, kena fikir dua benda. Yang pertama, apa yang kita akan dapat bila kita dapat capai itu. Dan yang kedua, apa impak atau akibat kalau kita tak capai itu. Dan bila kita tengah fikirkan tu, bayangkan dan expandkan bayangan tu. Maknanya, kalau kita fikir, apa akibat kalau aku tak dapat matlamat ni, tak capai matlamat ni, apa akibat yang akan terjadi pada diri aku? Seminggu dari sekarang, sebulan dari sekarang, setahun dari sekarang, 5 tahun dari sekarang. Expandkan akibat tu supaya ia sehingga menyentuh emosi kita. Ini penting untuk memberi kita semangat untuk memulakan tindakan tu. Bagi mereka yang tak tahu kenapa dia perlu capai matlamat tu, okey, kena cari, gali kenapa. Here's the thing, kalau kita tak tahu kenapa kita perlu capai tu, buat apa nak buat kan? Buat apa lebih berat je pun. Tip keempat,
jauhkan atau buangkan perkara-perkara yang boleh menghalang fokus kita atau melalaikan kita daripada melakukan tindakan ke arah pencapaian matlamat kita. Here's the thing, bila kita tak sibuk dengan tugas kita, chances are kita bukanlah duduk-duduk tengok siling je. Chances are kita akan menyibukkan diri kita dengan benda-benda yang melalaikan ni. Tambah pula di zaman sekarang, di zaman COVID-19 ni, ada work from home dan kadang-kadang kita tak boleh keluar rumah ya. Benda-benda macam Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, Netflix, TV, dan sekarang ni ada apa lagi? Ada Clubhouse. All of those adalah benda-benda yang boleh melalaikan kita dan menyibukkan diri kita daripada nak capai ke arah matlamat kita. Asal-asalnya nak tengok sekejap je, lama-lama dah jadi 3 jam dan kejap dah hari dah gelap. Kadang-kadang hari tu berlalu dengan macam tu je kan. So apa nak buat? Pertama, turn off all your notification. Yang duk bunyi-bunyi tek-tek ting-ting tu, itulah yang kadang-kadang melalaikan kita. Nak buka sekejap, bila dah start buka tu scroll-scroll, dah berjam dah habis. Look, kalaulah benda tu penting, orang akan cari jalan nak menghubungi kita, akan call kita ke. So don't worry, jangan risau pasal FOMO ya, fear of missing out. Yang kedua, letakkan app atau handphone tu jauh daripada kita. Kalau handphone letaklah kat bilik lain ke. Kalau app tu, cuba letak app tu jauh sikit daripada kita. Jangan mula-mula buka handphone dah nampak dia. Letaklah dekat pages belakang that you need to flip ya, ataupun scroll untuk dapatkan app tu. Jadi lambatlah sikit. Yang ketiga, cuba susahkan sikit untuk dapat masuk app tu. Sign out. Maknanya kalau tiap kali nak masuk kena sign in. Kan lambat sikit tu. Dan kalau nak fokus lagi, uninstall terus app tu. At least sehingga kita mencapai matlamat kita. Okay? Lepas tu boleh install balik kan? Tak ada masalah. Tip kelima, gunakan teknik Pomodoro. Basically, Pomodoro teknik ini ialah bila kita buat sesuatu kerja, kita kena fokus betul-betul selama 25 minit. Selepas 25 minit, kita stop, ambil break. Rehat selama 5 minit dan lepas tu start balik 25 minit. Kenapa benda ni jadi? Sebab kadang-kadang kalau kita fikir nak buat kerja selama 3 jam, kita rasa macam banyak sangat. Tapi kalau 25 minit, okey kan? So kalau teringin sangat nak tengok Facebook pun, okeylah 25 minit je kot. Kan? So do it in chunks of 25 minit, 25 minit. Jangan buat 2-3 kerja satu masa. Just one task at any one time selama 25 minit straight tanpa sebarang gangguan. Try it works. Bagi yang berminat nak tahu lebih lanjut tentang Pomodoro teknik ni, saya akan letak link dekat bawah ya. Now, bonus tip. Cari apa yang kita namakan sebagai accountability partner, iaitu sahabat atau family yang sama-sama mengambil tanggungjawab untuk push kita untuk capai matlamat kita. Tugas partner ni ada 2. Pertama, untuk mengingatkan kita bila kita terlalai. Okay? Bagi dia kebenaran untuk sekeh kepala kita sikit. Just in case kita terlalai, terlebih off track daripada matlamat kita. Yang kedua, partner ni supposed to bagi semangat pada kita bila kita rasa down. But it's okay. Even if you tak ada accountable partner, don't worry. Kalau you buat yang 5 tip ke atas tu pun dah boleh dah. Trust me. Sebab tu saya letak dia sebagai bonus tip. So, rumusan ya. Nombor 1, terima hakikat yang malas itu berpunca daripada diri kita dan ambil tanggungjawab untuk mengubah kehidupan kita. Hanya kita saja yang boleh mengubah kehidupan kita. Yang kedua, pecahkan matlamat besar kita kepada matlamat-matlamat kecil yang nampak lebih mudah dan senang dilaksanakan. Yang ketiga, ingat balik mengapa kita mesti dan nak capai matlamat yang kita setkan tu. Remember your big why. Yang keempat, jauhkan atau buangkan terus perkara-perkara yang boleh melalaikan kita daripada fokus kita untuk mencapai matlamat tersebut. Dan yang kelima, guna Pomodoro teknik. Link ada kat bawah. Okay. Yang keenam, bonus tip. Cari accountability partner. So that's it. Best of luck. Selamat mencapai matlamat kita. Jadikan impian kita sebagai satu kenyataan. Seperti biasa, kalau rasakan video ini
yang kita setkan tu. Bila fokus kita. Accountability. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan kelas dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Okey, tadi saya pasang video sekejap selingan lah. Apa ni, video ni dia berkaitan macam mana kita nak kikis sifat malas daripada hidup kita lah, daripada perangai kita kan. Semua orang ada perasaan malas kan. Semua orang ada perasaan. Saya tak nafikan, saya sendiri pun ada rasa malas. Memang semua ada lah. Cuma kita ni lawan atau tak perasaan malas tu. Okey. So malas ni kita asalnya punca daripada diri kita sendirilah. Daripada kita sendiri. Kita tak boleh nak salahkan orang lain sebab malas tu sebenarnya daripada kita sendiri, bukannya daripada orang lain. Kita malas sebab orang lain, orang tu malas. Tapi sebenarnya sebab kita tengok dia. Kenapa kita tengok dia yang malas? Kenapa kita tak ambil yang contoh yang terbaik, contoh yang tauladan yang orang yang rajin? Macam tu. So punca malas tu daripada kita sendiri. Kenapa kita malas? So bila kita tahu kita malas, lawan, ambil tanggungjawab. Okey, kita ada tanggungjawab kita. Awak sebagai pelajar, saya sebagai cikgu, saya sebagai ibu. Okey, so kita lawan sikap malas kita, ambil tanggungjawab kita. Terima hakikat yang kita ni tanggungjawab kita apa. So kita kena teruskan. So itu adalah macam cabaran lah yang Allah dah bagi kat kita kan. So sebenarnya Allah sayang kita, sebab tu dia bagi cabaran dekat kita. Dugaan dekat kita, dia sebab dia bagi ujian sebab dia sayang. Dia nak tengok hamba dia berjaya dengan melepasi ujian tersebut. So Allah bagi tu dia setimpal dengan ujian yang dibagi. Dia tahu orang yang dia bagi ujian tu mesti dia boleh buat. Cumanya atas kita lah, kita rajin atau tidak, macam tu. Okey, so nombor pertama, terima hakikat lah. Yang kedua, pecahkan matlamat besar kepada matlamat kecil beserta deadline. So dia kata tadi, daripada matlamat besar, so matlamat awak besar sekarang ni apa? Ikutlah, nak apa kan, ikutlah. Nak kahwin, nak apa, lepas SPM, okey. Mungkin awak baru form 1, tapi awak aim terus SPM aku nak straight A+, contohlah. Tak apa, baguslah. Okey, nak straight A+, contoh. Ataupun okey, awak fokus untuk matematik, SPM nak A+. Okey, ataupun awak SPM ni saya nak matematik dan Maths, saya nak ambil Maths. SPM A+. Okey, so pecahkan kepada matlamat kecil apa usaha awak. So matlamat kecil tu contohnya okey, mungkinlah sekarang ni awak fail. Contohlah sekarang ni awak fail. So by form 2 nanti aku tak nak dah fail. Sekurang-kurangnya at least kita ada matlamat kecil. Matlamat kecil kita, okey, exam awal form 2 aku dah lulus. Dah tak akan fail dah lepas ni. Lepas tu kita kecilkan lagi form 3 result naik C. Result naik C. Form 4 aku tak ada dah. Aku duk main result main AB je. So insya-Allah SPM confirm A+. Macam tu. Pecahkan matlamat besar kita kepada matlamat kecil beserta deadline lah. Macam saya kata tadi, deadline tu lah. Awak nak bila? Form 1 result awak macam mana? Form 2 result awak macam mana? So ada deadline dia. Boleh buat sendiri. Pecahkan matlamat, tampal dekat bilik, tampal dekat almari awak sendiri. Okay. Dan yang ketiga, remember the big why. Ni of course lah. Dalam kita buat apa-apa, kita kena tahu sebab apa kita buat. Sebab apa kita buat. Kenapa aku nak A+ SPM? Matematik contoh. Kenapa aku nak straight A SPM? Okay.
Big why kita, okay, contoh contoh saya nak berjaya dalam hidup, tapi kecil, tapi umum. Okay, kenapa? Sebab yelah nak berjaya, nak tolong mak ayah nanti, sebab okay, tak apa, big why panjang tak apa. Macam okay, keluarga aku hidup susah, so aku nak nak apa ni, nak bagi yang terbaik untuk dia, nak ubah hidup keluarga dengan kejayaan kita. Contohnya macam itulah big why. Kenapa kita nak straight A plus SPM contoh. Ataupun okay, big why straight A plus SPM tu, okay, saya nak dapatkan beasiswa. Saya tahu daripada keluarga susah, so saya nak sambung belajar nanti dengan tajaan. Dapat beasiswa daripada mana-mana syarikat. So kira belajar free lah. So kita aim, kita nak straight A SPM, so kita nak free pinjaman, dapat tajaan atau beasiswa. Macam tu. So kita kena ada big why kita. Dalam apa yang kita buat, kita mesti ada big why kita. Dan semestinya lah sebagai umat Islam, kita berbalik kepada yang kita sendiri, kita ni umat Nabi Muhammad SAW dan hamba Allah, supaya so kita kena, dalam apa yang kita buat, kita kena usaha. Sebab Allah memang suka umat hamba-Nya yang berusaha, jangan malas. Okay. Dan yang keempat, jauhkan atau buangkan perkara yang boleh mengganggu fokus. So zaman awak ni zaman gadget. Kan, zaman gadget. Nak kata start sekolah menengah pun sekarang ni budak yang setahun 2 tahun pun dah main gadget. Budak yang setahun, bawah setahun pun mak ayah dah bagi gadget, sebabnya nak senang buat kerja, contoh. So zaman gadget dah kan sekarang. Jadi awak yang dah besar ni dah pandai main gadget, dah ada Facebook, dah ada IG, TikTok sendiri. So tolong elakkan perkara yang mengganggu fokus. Waktu belajar, sila belajar. So jangan terlalu lebihkan masa terhadap perkara yang hilangkan fokus ni lah. Jangan masa tu jangan spend terlalu banyak dekat perkara macam IG, gadget ni. Okey. Ni yang kelima, teknik Pomodoro. Saya pun tak ingat apa tadi kan. Apa dia teknik Pomodoro? Lepas tu bonus tu accountability partner. Dia kata maksudnya mungkin awak sama adik-beradik awak ataupun maybe kawan lah. Better awak cari kawan seorang. Kawan rapat, best friend. Kiranya macam contoh, kalau awak buat salah, awak harapkan kawan awak tu untuk marah awak. Kalau awak malas, awak harapkan kawan awak tu untuk marah awak, untuk jauhkan awak daripada perkara yang melalaikan. So bagi kepercayaan dekat dia untuk tu. Tapi janganlah pula awak pergi contohi perkara yang tak elok dekat dia. Contoh dia buat elok, jangan pula begitu. Tapi maksudnya dia tu yang tolong kita apa-apa untuk elakkan perkara yang mengganggu fokus, melalaikan macam tu. Okey, so itu saja sebagai selingan dulu. So algebra lagi hari ni. Okey, boleh buka kamera. Ni yang minggu lepas ke? Ni yang belajar minggu lepas ke?
Tak ingat? Okey, tak apa. Ya, okey. So dah buat kembangkan, dah tengok sebutan serupa lah. Nice lah macam tu. Okey, sebelum kita nak masuk kembangkan, saya nak bagi yang kembangkan ni juga. Kita buat ungkapan algebra kejap. Ungkapan algebra yang masa form 1 tu lah, ungkapan algebra. Buka kamera ya. Okey. So masa tingkatan 1 ungkapan algebra persamaan linear awak dah buat dah. Yang kita buat tambah, tolak, darab, bahagi bila ada X, bila ada Y tu kan. Okey, so sebagai contoh soalan kalau macam tambah lah kan. A tambah B A tambah B tambah dengan 2A. So dekat sini tengok ya. A tambah B tambah 2A. So dekat sini A sama 2A ni huruf dia sama kan. A dan A. Sini A, sini A. So A dengan A tu maksudnya dia tu adalah sebutan serupa. Okey, sebutan serupa. So awak ingat bila sebutan serupa, okey, kita boleh tambah tolak. Boleh tambah tolak. Boleh tambah tolak. Boleh selesaikan lagi. Maksudnya A tambah 2A tu kita kena selesaikan lagi. Sebutan serupa boleh tambah tolak. So kita ambil A tambah 2A tu. So jadi sini A ni bermaksud 1A lah. A tu ialah 1A. So 1A tambah dengan 2A maka dapat 3A. 3A tambah B. B tu dia tak serupa. B tu tidak serupa. So biar je. Biar je. So tinggal 3A tambah B. So jawapan 3A tambah B lah. Macam tu. Sebutan serupa tu yang saya kata tadi dia boleh tambah tolak. Ni sebutan serupa kan. So nak tambah ke tolak tu tengok kepada operasi dia je lah. Okay. Okay, kemudian masa form 1 awak buat permudahkan, soalan permudahkan. Okay, daripada sini okay, boleh buat nota sambil boleh buat latihan lah sambil kita buat soalan tu. Okay, permudahkan yang pertama 8M tolak 6N tambah dengan 7M tambah 2N tolak 3. Okay, so yang depan sekali ni ada kurungan kan. Ada kurungan 8M tolak 6N. So depan kurungan tu dia tak tulis apa-apa. So tak tulis apa-apa tu maksudnya nilai dia ialah 1. 1 kurungan apa? Maksudnya 1 tu awak kena darab masuk yang dalam kurungan. So 1 tu darab 8M dapat apa? 8M. Kemudian 1 ni awak darab dengan negatif 6N dapat negatif 6N.
Sebenarnya dia satu tu darab masuk lah. Ialah selalunya awak salin kan. Awak ambil yang dalam kurungan ni, awak salin. Tapi kalau awak salin saja, awak tak faham konsep lah. Sebenarnya dia ni ada nilai satu darab masuk dengan yang lain. 8M tolak 6M. Untuk yang ni pula, sama juga. Dia ni tambah yang dalam kurungan ni kan. So depan dia ni sebenarnya tambah 1. Depan dia tu sebenarnya tambah 1. So 1 ni yang awak darab masuk dengan 7M. 1 darab 7M. Maka dapat 7M. Kemudian 1 ni awak darab dengan 2N. Dapat 2N. Dan 1 ni awak darab dengan negatif 3. 1 darab negatif 3. So dapat negatif 3. Jadi macam ni. Okey. So dekat sini kita tengok mana sebutan serupa. Kita tengok mana yang sebutan serupa. So sebutan serupa tu di mana huruf yang sama lah. Kalau kita tengok dekat sini 8M. M. Ada tak yang M juga? Ni. So kiranya 8M ni sama dengan 7M. Sebutan serupa dia. Padanan dia. Sebutan serupa. 8M ni serupa dengan 7M. Okey, sama. So bila sama, kita boleh tambah tolak. Maksudnya, ambil je nombor dekat depan. 8 tambah 7. 8 tambah 7 jadi 15M. 15M lah. Bukannya M kuasa 2. 15M. 8 pensel tambah 7 pensel. So 15 pensel. Okey. Lepas tu, yang 6N ni, huruf N kan? So cari lagi huruf N sahaja, 2N. So hijau tu, 6N dengan 2N tu sebutan serupa. Okey, sebutan serupa. Boleh tambah tolak. So kita tengoklah. Nombor dia ni, negatif 6 tambah 2. Dapat negatif 4N. Lepas tu ada lagi negatif 3 belum buat. So tak ada padanan dah kan? Bawa je turun. Okey. Boleh kan? Nombor 2. 4X tambah 3XY tutup kurungan tolak 12XY tolak X per 2 tambah 6. Okey. Tambah 1 tolak 10 per 3 X. Okey. Awak cuba buat. Awak darab dulu macam step yang pertama ni. Okey. Cuba buat dulu darab. Ni tak ada apa-apa kan? Maksudnya 1. So 1 darab 4X, 1 darab 3XY. Maksudnya awak salin je lah. 1 darab kan? So 1 darab tu 1 darab 3, 3. 1 darab 4X, 4X. Sama je. So just salin sahaja. Buka kamera.
Arisa, buka kamera Hanif. Okey, row yang pertama ni kita nak tulis apa ni? Yang first kali ni Afizi. Boleh Afiq. Afiq, jom try kita buat. Yang first ni saya nak tulis apa? Afiq dengar? Afiq Afizi dengar tak? Kita sama-sama buat Afiq. Jom. Kan tak boleh on mic pula. Okeylah. 4x ni 1 kan? So 1 darab 4x maka 4x lah. Ha. Kemudian 1 darab 3xy. 3xy. Okey. Lepas tu yang ni. Ini negatif 1. Okey, yang ni negatif 1. So negatif 1 ni darab dengan 12xy. Negatif 1 darab 12xy. Negatif 1 darab 12xy. So kalau darab, kita nombor darab semua. Darab dengan nombor. Sama-sama nombor lah. Negatif 1 darab dengan 12. Macam tu. Okey. Negatif 1 darab dengan 12. So dapat negatif 12. Kemudian negatif 1 ni darab dengan xy tu kan. So negatif xy lah. Negatif 12xy. Kemudian negatif 1 ni awak bawa pergi darab dengan negatif x per 2. Negatif 1 darab dengan negatif x per 2. Okey. Jadi dapat negatif darab dengan negatif. Okey. Yang tu akan dapat nilai positif. Positif. Kemudian negatif 1 darab dengan positif. Negatif 1 darab dengan negatif x per 2. Yang ni positif lah. Kemudian x per 2. So x per 2. Kemudian negatif 1 awak darab dengan positif 6. Negatif 1 darab positif 6 dapat negatif 6. Okey. Lepas tu tambah 1 darab dengan 1. 1 lah. Kemudian tambah 1 ni darab dengan negatif 10 per 3x. So sama. Negatif 10 per 3x atau negatif 10x per 3. Okey. Kemudian awak tengok dia mana yang sebutan serupa. Tengok mana yang sebutan serupa. Okey, 4x. Ada tak yang x lagi? Yang x kuasa 1 sahaja. Tengok Sini xy. Yang ni pun xy. Yang ni x. Okey, x kuasa 1. So, ni sebutan serupa. Dengan 4x.
Okey, lagi negatif 6 tambah 1, 10/3 X. Ada X. X kuasa 1 je kan. So yang ni pun sama. Okey, yang ni sama. Okey, awak nak susun dulu pun boleh. Awak nak susun dulu pun boleh. Awak nak tambah tolak terus pun boleh. Ha, 4X. Okey, kalau nak susun, susun. Nak susun dulu pun boleh. Susun X dekat awal-awal. Lepas tu ambil yang ni pula XY. Ni 3XY kan? XY. Mana lagi yang ada XY? Okey, 12XY. Ada lagi? Okey, habis dah. Ada 2 je. So, awak bawa turun. Nak tambah terus pun boleh. Nak tulis dulu pun boleh. Okey, yang sini. Ya, X/2 tu maksud dia 1/2. 1/2X. Negatif 6 tambah 1 ialah ni. Okey, nak tulis dulu. Kalau nak tulis dulu pun boleh. Okey, lepas tu yang sama ni, yang ni kan, yang sama tadi kan? Hijau tu. So, 4 tambah 1/2 tolak 10/3. Yang ni adalah 1/2. 4 tambah 1/2 tolak 10/3. Ini kena kira lah. Kena kira manual. Kira guna kalkulator ke. 4 tambah 1/2 tolak 10/3. Masukkan dalam kalkulator ataupun nak kira manual lah kan. Okey. 4 ni ialah 4/1. Okey. So kalau kita nak tambah, kita kena samakan penyebut. Kalau nak tambah tolak, kena samakan penyebut. Jadi kena samakan yang bawah ni kan. Nak jadi apa? Kalau nak jadi 3, 2 tak boleh jadi 3. Kalau nak jadi 2 pun tak boleh jadi 2 kan. 3 tak boleh jadi 2. So nak jadi apa? So, nak samakan penyebut. 6 boleh kan? 6. 2 darab 3 jadi 6. 3 darab 2 jadi 6. 1 darab 6 jadi 6. Okey. So penyebut dah jadi 6. Semua jadi 6. Okey, so bila bawah darab 6, atas pun kena darab dengan 6. Sini pun kena darab 6. 3 darab 2, sini pun darab 2. Semua kena darab dengan sama dengan bawah dia. Okey, so kita tengok 4 darab 6, 24 tambah 3 tolak 20. Okey, memandangkan yang bawah tu sama, semua per 6, per 6, per 6 kan. Okey, jadi saya gabung sekali lah. Boleh je. Dia gabung sekali bahagi 6. Sebab kita gabungkan sekali tu sebab kalau kita nak tambah tolak, kita just ambil nombor yang atas je. Kita tak perlu tambah yang bawah. 6 tambah 6 tambah 6 tak boleh, salah. Kalau kita dah samakan, bila nak tambah tolak tu, kita ambil 1 je, 6 je. Jangan 6 tambah 6 tambah 6, jangan. Salah yang tu. Okey, yang atas saja tambah. 24 tambah 3, 27. Tolak 20, dapat 7/6. 7/6. So 7x/6 lah. X tu dekat atas. Nak tulis dekat atas boleh, dekat tepi pun boleh. Kemudian yang sini sama. So ambil nombor je. 3 tolak 12. 3 ni tolak 12. Tambah tolak ambil nombor je. 3 tolak 12 maka dapat negatif berapa? 3 tolak 12 negatif 8 XY. Ya ke 8? 9. 9 kan? Negatif 9 XY. Negatif 6 tambah 1. Negatif 5. Okey, so tu jawapan dia. Okey, try nombor ni. Okey, awak buat soalan yang ni. Hantar dekat WhatsApp.
Okey, saya nak komen yang Arwah. Arwah, Okey, Arwah, yang awak buat nombor 2 tu betul. Okey, cara awak buat tu betul. Bagus. Advance lah, genius dah lah awak ni. Awak dah bertukar jadi genius dah sebab awak apply. Apply apa awak belajar yang banyak lah. Macam apply yang awak belajar dia jadi makin panjang tapi betul lah, betul je. Dalam kira tu betul je. Jawapan akhir pun um, betul tapi kena pecahkan. Cuba awak pecahkan kepada 3 tu, so barulah dapat sama dengan ni. Bila awak pecahkan kepada 3, negatif 54 sama salah 30/6 tu, awak pecahkan kepada 3, so barulah kita boleh tengok dia tu, nilai dia kecil sebenarnya. 54x tu boleh bagi dengan 6. So dia kecil lah nombor dia. Kalau dekat macam tu, kalau tinggal macam tu nombor dia masih lagi besar. Okey, aduh. Hebat, hebat. Okey, Atira betul. Alex betul. Nurin 15.7. Betul. Ada salah tulis sikit kan? Okey. Lagi? Harisa Fatin, Afiq Afizi. Send di WhatsApp. Okey, Nurin Adwa saya dah post bukunya. Maybe esok atau lusa lah sampai. Lambat sikit. Aiman dah beli. Apa lagi yang dah beli? Afiq Hafizi, awak 0.8 tu yang pertama tu awak salin je lah 0.8. 0.8 tu awak salin je 0.8 R yang tu kena ada R lah sebab bawa turun 0.8 R. Satu ni awak darab masuk kan. Sebab tu masih lagi dapat positif 0.8 R. Lepas tu awak ambil 1 darab dengan 6.7 S. So dapat sama 6.7 S juga. Okey. Lepas tu yang kedua ni. Yang kedua ni mungkin ramai yang salah lagi. Negatif awak darab masuk dengan yang sini. Negatif 6 ST per 5. Okey. So negatif 6 ST per 5. Negatif tu bawa darab masuk. Kemudian yang ni. Yang ni yang pelajar salah ni. Ramai yang salah ni. Negatif 1, okey, negatif 1 ni awak darab dengan negatif 9S. Negatif jumpa negatif. Negatif jumpa negatif. Positif jumpa positif. Negatif jumpa negatif. Kalau sama simbol, okey, akan jadi positif. Positif. Lainlah kalau awak jumpa, tengok depan ni kan. Tengok yang first ni, 6ST ni kan. Sini negatif jumpa positif.
Negatif jumpa positif. So dia berbezakan negatif positif. Jadi jawapan negatif. Tapi kalau negatif jumpa negatif, sama simbol kan? So tambah positif. Positif 9S. Sini salin 2ST. Kemudian awak tengok mana yang sama, serupa. Okey, kita tambah atau tolak. Alex dah beli, dah terima dah kan? Siapa lagi? Siapa lagi? Siapa dah beli dah terima? Kena beli cepat-cepat lah. Saya nak guna buku tu juga nanti. Lepas tu saya nak bagi tahu yang bulan puasa nanti, tuition Cikgu Faris ni dia teruskan je. Dia teruskan, yelah masa bulan puasa tu dia teruskan kelas. So saya kena teruskan jugalah. Tak ada cuti lah maksudnya. Jadi, kan kelas kan waktu malam kan. Awak tak apalah, mungkin awak nak tinggal sehari solat tarawih untuk buat kelas ke kan. Untuk hadir kelas, tinggal satu hari tak ada. Tapi kalau saya, hari-hari saya kelas. So hari-hari saya tak, itulah kan, tak solat tarawih. Jadi saya rancangnya, saya plannya, kita buat hujung minggu je, boleh tak? Setuju tak kalau semua kelas dalam bulan puasa tu, setiap Isnin malam-malam tu, okay, saya bawa ke Jumaat petang. Jumaat pagi atau petang lah. Jumaat pula dah. Cuba ulang balik ni. Apa dia? Ulang balik. Sekejap. Ni pasal information bulan puasa ni. Okey, bulan puasa ni tuition Cikgu Faris diteruskan, dia tak ada stop. So saya kena teruskan jugalah kelas. Kita kena teruskan kelas juga. Yang bulan puasa ni, bulan 3 ni kan. Bulan 3 ni, so kelas kita Isnin malam, so sepatutnya kena buatlah Isnin malam. So kalau awak tak apalah, awak hanya ada satu kelas Isnin malam je kan. Dengan saya. So saya pula dengan banyak-banyak kelas, memang setiap malam lah. Kena skip solat tarawih kan. Awak tak pergi solat tarawih satu hari je untuk hadir kelas. So saya rancangnya kelas waktu bulan puasa sahaja. Bulan puasa sahaja, Isnin malam tu saya bawa ke weekend. Saya rasa hari Sabtu. Saya dah plan dah tapi saya tak ingat jadual bila. Saya rasa hari Sabtu. Sabtu pagi kot. Sabtu pagi. Setuju tak kalau saya bawa yang bulan puasa kelas Isnin malam ke Sabtu pagi? Setuju. Cuti. Kalau malam nanti, yelah awak dah puasa siang hari, lepas tu malam, kita pun dah habis 10.30. Kod nanti ada homework dari sekolah, tak sempat nak buat pula kan. Okey, kita buat weekend. Okey, kalau semua on, alright, bolehlah. Kalau ada masalah, sila info Okey, nak sambung nombor 3 ni. Lepas tu tengok yang sebutan serupa ni lah. Sebutan serupa 0.8 R. Ada tak yang R sama? Tak ada Okay, R sini tak ada R. Okey, so tak ada R, awak salin je. Salin je 0.8 R. Lagi yang mana sama? 6.7 S. Ada tak S? Okey, ada. 6.7 S dengan 9 S. Awak boleh tambah terus pun tak apa atau nak tulis dulu pun boleh.
Kalau tambah terus 6.7 tambah 9. Okey, kita nak tambah atau tolak tu, kita ambil yang depan ni lah. Jangan ambil kat sini. Walaupun 6.7S tu tolak dekat sini kan. Tolak 9S. Salah. Kena ambil yang dekat sini. Tambah 9S. Dia ni, ni geng dia. Ni geng dia. Tambahan kat sini. Ni tambah dekat sini. So 6.7S ni kena tambah 9S. Tambah 9S dapat 7.6S. Betul? 7.6 kan? Okey. Lepas tu, okey yang ni negatif 6ST dengan 2ST. Tengok nombor dia tengok huruf dia. ST sama ST. Sama. So kita boleh tambah lah. Lagi senang macam ni. Negatif 6/5 ST. Okey, negatif 6/5 tambah 2. Negatif 6/5 tambah 2. So 2 ni 2/1. Bagi sama penyebut, darab dengan 5. So negatif 6 tambah 10/5. 4/5. 4/5 ST. Ataupun 0.8 lah. 7.5 S tambah 0.8 ST. Okey, sama. Macam ke saya ada salah kira? 6.7 tambah 9, 15. Kenapa sini 7 ni? 15.7. Okey, 15.7 S. Ah. Kalau 0.8 ST tulis dalam pecahan boleh tak? Boleh lah, boleh ni. 4/5 ataupun 0.8 ST dua-dua betul. Cikgu dah hantar. Okey, tak apa. Okey, sambung yang nombor 4. 2/5, okey, dia agak susah ni. Dia sebab dia guna pecahan, okey. 2/5 PQ tolak 1/2 PR tolak kurungan 3/4 PQ tambah PR tolak 8 tambah PQ per 10.
Okey, saya nak share jalan kira arwah. Jalan kira arwah ni betul. Ikutlah siapa nak guna cara dia. So, yang nombor 2 tadi kan, 4x tambah 3xy. Tapi panjang lah, panjang. Tengok panjang kan. 4x tambah 3xy, sini tolak ni. Tambah 12x, tolak x per 2 tambah 6, tambah 1 tolak 10 per 3x. Okey, x tu tolong tulis dengan elok sikit arwah. X tu nanti pemeriksa cikgu mana-mana kan tertukar nanti. X dengan darab. Okey, tengok X dengan darab. Lepas tu X tu dah jadi pangkah tu. X tu jangan buat macam ni. Jangan buat macam pangkah. Buat X tu awak tarik macam ni. Daripada atas kiri ni turun bawah naik atas sini. Macam tu cara buat X. Jangan buat pangkah macam tu. Okey, so cara arwah ni dia buat okey, dia daripada 12x yang tengah ni dia samakan macam mana arwah? Awak per 2/2. Okey, sebabnya yang ni dia ada pecahan. Arwah dia buat yang ni dia ada pecahan kan per 2 kan. So dia samakan jadi per 2 semua. So 12 ni dia buat per 2. Per 2 so maksudnya 2/2. 2/2 supaya dia nilai dia 1. Supaya nilai dia 2/2. Yang ni pun 6 ni didarab dengan 2/2 supaya nilai dia 1. 1 darab 6 dapat 6 balik. Macam tu. Hebatlah boleh fikir macam ni. Okey. Kemudian bila dapat macam ni, so dia buat per 2. 2 darab 12xy. Tambah dengan per 2. Semua jadi per 2 dah sama dah. Okey, lepas tu dia boleh sekalikan lah. Sekalikan per 2. So yang ni 2 darab 12, dia masukkan lah. Dia darab dapat 24xy. Tolak x tambah 12. Lepas tu yang ni pula. Yang ni 1 tolak 10 per 3 kan. Dia sebab dia ada pecahan kat situ per 3. So arwah pun buat disamakan penyebut 1 per 3. Dia jadi 1 ni ialah 1/1 kan. So dia jadi 3 per 3. Dia darab dengan 3 lah nak bagi sama. Dia darab dengan 3. Tapi dia tak tulis sebabnya dia fikir dalam kepala dia je. Dia dah imajinasi dah. So dia terus je. 2 ni didarab dengan 6. Dia samakan jadi 6. Disamakan jadi 6. So kat bawah ni 6. So 3 darab 6, 18. 4x darab 6, 24x. Caranya betul. Hebat arwah sekarang. Kiranya macam kira tu kira dalam kepala je. Tulis dah laju lah kira. Ni tak nampak lah. Saya kena fikir balik. Mana dapat 6 ni pula? Darab 3. Oh, darab 3 darab 6. Okey, so dapat kat sini. Saya pun kena fikir juga dah. Tapi tak apa, caranya betul. Negatif 54x. So bila kita pecahkan yang ni dapat negatif 7x per 6 jugalah. So pecahkan semua. Yang nombor 3. Yang nombor 3 tu kan. Yang nombor 3 ni arwah buat 0.8R tambah 6.7S. So dia nampak dia nampak S sama S kat sini. Kita boleh sekalikan. Arwah dia terus nampak S sama S tu kita boleh sekalikan. Kita boleh tambah tolak sebutan serupa kan. So dia buat dalam satu kurungan terus. Tapi dia buat betul lah sini tambah. Sebabnya negatif darab dengan negatif 9S. So positif 9. Dia gabung teruslah dalam S tu. Kemudian yang ST, sini ST negatif 6/8, lepas tu tambah dengan 2ST. Dia gabung terus. Lepas tu dia solve macam biasalah.
Okey, nombor 4, 2/5 PQ. So, 1 kat depan kan. So, 1 darab sama saja. So, salin je lah. Sama je kan. Sebab dia sama, 1 darab 2/5 awak salin. So, tolak 1/2 maksudnya, okey bolehlah tulis 1/2 dulu. Ataupun PR/2. Okey. Lepas tu tolak ni, tolak darab positif, tolaklah 3/4 PQ. Tolak darab positif 3/4 PQ. Okey. Dan negatif ni awak darab dengan PR. Negatif PR. Negatif PR. Lepas tu negatif darab dengan negatif 8. Sini negatif darab dengan negatif 8. So, positif lah. Positif 8. Tambah dengan PQ/10. So, yang mana sama tu awak tambah atau tolak. Okey, so kalau kita tengok dekat sini PQ. Ni PQ, sini PQ. Ni pun PQ. Kan? Okey. Ni ada 1, 2, 3. So, ambil nombor dekat depan. Ambil nombor yang dekat depan 2/5. Tolak 3/4. Tambah 1/10. 2/5 tolak 3/4 tambah 1/10. So, nak kira guna kalkulator pun boleh. Ataupun nak kira manual. So, kena samakan penyebut. Samakan yang bawah. 5, 4, 10. Nak jadikan nombor apa? Jadi 5 darab 4, 20 lah. Okey, 8 tolak 15 tambah 20/20. 8 tolak 15 negatif 7. Tambah 20, 13. 13/20 kan? 13/20 PQ. Okey. Kemudian yang PR tu PR 1, 2. Termasuklah 1/2 ni. Negatif 1/2. Okey, negatif 1/2 tolak 1. Negatif 1/2 tolak 1. Negatif 3/2. PR. Lepas tu ada lagi nombor. Ada PQ, ni dah. Yang ni pun dah. Ni dah. Tambah 8. Okey, siap. Okey, boleh ni. Boleh Aiman, Hanif, Hafiz Hafizi, Alex. Okey, Andrew.
Okey, ni untuk tambah tolak kan. Okey, ni macam menambah dengan menolak lah. Okey, kita pergi kepada mendarat dengan membahagi. Boleh? Okey, awak tengok ya, beza kita darab dengan bahagi. Saya kata tadi, kalau sebutan serupa kita boleh tambah tolak. Contohnya A tambah A. Kalau A tambah A, maksudnya nombor dia dekat 1 lah kan. 1A tambah 1A. Okey, 1A tambah 1A, kita dapat 2A. Macam satu pensel tambah satu pensel, ada 2 pensel. Macam tu. Kalau tambah tu, kita tengok sebutan yang serupa. A sama A tu sebutan serupa lah. Okey, tambah atau tolak. Macam contoh, 2A tambah A. So, 3A kan. Okey. Kalau tolak 2A tolak A, maka dapat A. So, A sama A tu sebutan serupa lah. Kalau dia bagi A tambah B, tak serupa. Tak boleh. So, jawapan kekal je lah. Tak boleh. Tak boleh nak tambah. Tak boleh nak tolak. Kekal je. Okay. Kalau darab, contohnya A darab dengan A. Okey. So darab kita dah tak tengok sebutan serupa atau tak. Kita tak tengok. Kalau darab, kita just darab sahaja. Nombor sama nombor, huruf sama huruf tu. Contoh dekat sini A darab A ni lah. So A ni ialah 1A kan. 1A darab 1A. So 1 darab 1. Nilai dia 1. 1 juga. So A ni pula A darab A ada 2A, maka A kuasa 2. Okey. Kita okey, A darab A tu A kuasa 2 sebab dekat sini ada A kuasa 1, sini pun A kuasa 1. So kita tambahkan kuasa tersebut. Sini ada 1, lepas tu tambah 1 jadi 2. Kalau ada 2A darab dengan A, so nombor dekat depan 2 kena darab dengan 1. Macam yang tambah lah, 2 kena tambah 1 kan, 3. Tapi 3A je lah sebab macam 1 pensel tambah 1 pensel, 2 pensel. Tapi kalau darab, 2 darab 1, 2. A darab A, so dia jadi A ni kuasa 1, A ni kuasa 1. So kuasa tu kena tambah. 1 tambah 1 jadi 2. So A kuasa 2. So 2A darab dengan A kuasa 2 contoh. 2A darab dengan A kuasa 2. So 2 darab dengan 1, 2. Dan A darab A kuasa 2, sini A kuasa 1 kan. Sini 2. So 1 tambah 2, nilai dia 3. A kuasa 3. Kalau A darab B, kalau darab kita tak tengok dah sebutan serupa kan. So just darab saja. A darab B, maka A B. Ataupun B A. A B atau B A. Mana-mana je lah. Sebab 2 darab 3, 3 darab 2 sama. 2 dapat 6. Sama je lah. A B atau B A sama je. Okey, so awak kena kenal pasti bila kita tambah, bila kita tolak dengan darab. Okey. Okey, contoh. Yang simple dulu. 2A kuasa 2A je lah. 2A darab dengan 5A
A kuasa 7. So yang ni 2 kena darab dengan 5. 10. A ni kuasa 1, 1 tambah 7, A kuasa 8. 10 A kuasa 8. Boleh kan? 10 A kuasa 8. Kalau ada negatif 6 X kuasa 3Y darab dengan negatif 8 X kuasa 4Y 1. Okey. So nombor sama nombor. Negatif 6 awak darab dengan negatif 8. Ni negatif, sini negatif. Negatif 6 darab dengan negatif 8. Negatif, negatif. So jawapan positif. Positif 48. Okey. Sini X kuasa 3. Sini X kuasa 4. Darab. So bila darab, 3 kena tambah dengan 4. X kuasa 7. Okey. Dan Y kuasa 1 darab Y kuasa 1. So 1 tambah 1, 2. Y kuasa 2. Senang. Okey, bila darab, kita tambahkan kuasa tersebut. Bila bahagi, kita tolak kuasa tersebut. Okey, darab, tambah kuasa dan kalau bahagi, tolak kuasa. Contoh kalau bahagi. Okey, 24 K kuasa 3 H kuasa 2 bahagi 12 K H. Okey, ni. 24 K kuasa 3 bahagi dengan 12 K H. Jadi yang ni nombor sama nombor lah kena bahagi. 24 bahagi 12. 2. K kuasa 3, sini ada 3, sini ada 1. K kuasa 3 bahagi K kuasa 1. So 3 tolak 1 dapat 2. K kuasa 2. Okey, kalau H kuasa 2. H kuasa 2 bahagi H kuasa 1. So 2 tolak 1 maka 1. Macam tu je. Okey, lagi contoh. Kalau bahagi kan. Yang simple. Okey, 2 A kuasa 2A kuasa 2 B bahagi 2 bahagi 3 A C. Bukan B tapi C. 2A kuasa 2B bahagi 3AC. So dekat sini 2 bahagi 3. Tak boleh lah 2 bahagi 3 tulis je lah 2/3. Okey, 2/3. Kemudian A kuasa 2. A kuasa 2 ni bahagi dengan A. So A kuasa 2, 2. Sini A kuasa 1 kan. Bahagi ni kan. So 2 tolak 1, 1. So A kuasa 1 je lah. A kuasa 1. Kemudian B kuasa 1. Sini tak ada B. Maka kalau tak ada tu maksudnya B dia kuasa kosong. Kalau tak ada bermaksud B dia kuasa kosong. So bila B kuasa 1, 1 tolak kosong, kosong lah. B. Okey. Sini tiada B kan. Tiada B. Bermaksud
B kuasa kosong. Saya tambah dekat situ. So B1 bahagi B kosong, B kuasa kosong, 1 tolak kosong, 1 lah. Dan sini C, ke sini tiada C, tak ada C kan? Maksudnya C kuasa kosong lah tu. C kuasa kosong. So apabila C kuasa kosong bahagi C kuasa 1, kosong tolak 1, negatif 1. Tulis lah, awak tulis dulu. C kuasa negatif 1. Okey. Apabila kita dapat kuasa negatif, bermaksud 2 AB, AB tu dekat atas, 3 dekat bawah kan. C tu dia kuasa negatif 1, maksudnya C tu berada dekat bawah. Okey. Okey. So 2AB per 3C. Alright, boleh kan? Okey, cuba buat yang ni. 1/2 AB kuasa 5 darab dengan 14 BC kuasa 2 dan ni nombor berapa ni? Tadi nombor berapa? Tak apalah, ada 1 balik. 2 yang kedua 5 PQ kuasa 6 40 PQ kuasa 3. Okey. Cuba dulu.
Okey. Boleh buat ni. Nombor 1 dengan nombor 2 senang je kan? Hanif okey. Alex. Okey, nombor 1. 1/2 AB kuasa 5 darab dengan 14 BC kuasa 2. Okey, saya mark jawapan masing-masing. 1/2 darab dengan 14. 1/2 darab dengan 14 tu dapat 7. Okey, 7. Dan A kuasa 1 darab dengan, tak ada kan A kuasa kosong. Darab dengan A kuasa kosong lah. So kiranya 1 tambah kosong, 1/7 A. Lagi B, B kuasa 5 darab dengan B. So 5 tambah 1, 6. So B kuasa 6. Dan C, C dekat sini tak ada, C dekat 2. So kosong tambah 2, 2. C kuasa 2. 7 A, B kuasa 6, C kuasa 2. Okey, nombor 2. 5/40. 5/40. Tak boleh nak bahagilah kan. 5 tu kecil bahagi dengan 40. So kita boleh potong je lah. Atau 5/40 tu dapat dalam pecahan dan kita boleh permudahkan dia, kecilkan dia. 5 boleh bahagi 5 dapat 1 dan 40 juga boleh bahagi dengan 5 dapat 8. Okey, potong-potong. Dan P, okey, P bahagi P, sini P kuasa 1, P kuasa 1 kan. So dapat kosong, tak perlu tulis lah. P bahagi P memang 1 kan. P bahagi P 1. So tak perlu tulis juga sebab 1. 1 kan. 1/8 1/8 darab dengan 1. Maka 1 juga. P bahagi P 1. Ataupun kuasa dia 1 tolak 1 kosong. So P kuasa kosong. Sebenarnya 1 lah P kuasa kosong ni. So 1/8 darab dengan 1 samalah 1/8 juga kan. So sebab tu kita tak tulis. Dan Q kuasa 6, 6 tolak 3, Q kuasa 3. So jawapannya ialah 1/8 Q kuasa 3. Okey. Okey. Next kita akan buat kuisis soalan yang simple sahaja, 12 soalan. Soalan matematik tingkatan 1 tambah dan tolak integer. Sebenarnya soalan ni kalau boleh, bukan kalau boleh lah, sepatutnya memang awak kena dapat 12/12. Tapi tak tahulah, awak tak tahu lagi nak kira macam mana. Macam contoh -5 tambah -2. Bila ada 2 simbol, dah confused dah. Sebab macam tadi kan, -1 darab dengan -2. Kenapa jawab negatif? Sedangkan negatif sama negatif, kita dapat positif. Mungkin awak confused lagi yang tu. So kita try buat soalan test yang ni. Okey.
Cepat lagi 1 minit setengah. 2 minit lah. Kita increase. Tu masa bergerak, lepas ni dia akan auto start. Cepat-cepat. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. 7 Andrew, Afiq, okey 8. Andrew, kita ada berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9. Lagi Andrew dengan Andrew je lah. 8 lagi seorang. Andrew. Andrew boleh masuk? Satu, dua, tiga, empat, 6, 7, 8, 9, 10. Macam ada 10 orang. Kenapa tak boleh masuk? Joinmyquiz.com kan? Tulis dekat Google Chrome, joinmyquiz.com. Tak pernah join Tak pernah join my quizzes awak ni sebab awak tak tahu. Pergi dekat Google Chrome, joinmyquiz.com. Lepas tu dia akan keluar paparan, masukkan kod 993454. Hari ni dia tak ada. Fatin dah masuk, Fatin dah. Siapa lagi? Siapa lagi seorang? Aiman dah. Hanif. Hanif belum. Pak Hanif masuk. Minggu lepas ada War Rindu Hanif. Okey. 9 orang. Jangan guna kalkulator Jangan guna kalkulator. Lambat tak apa. Kira manual. Jangan guna kalkulator ya. Siapa guna kalkulator confirm ayah dia akan marah dia hari kejap lagi malam ni. Tak tahulah sebab apa. Okay, awak teruskan je. Dia boleh je teruskan kan?
Tania, Arisa. Okey, ni 4 orang ni kiranya 12/12. 3 orang. Arisa, Hafizi, Hatirata. Yang keempat Nurin. Nurin ke-11/12. Okey, saya kira Nurin mungkin careless lah kot. Kira. Yang lain, okey Arisa, Hafizi, okey maksudnya awak tak ada masalah lah nak kira.
Tak ada masalah nak kira. Boleh kira manual, tak guna kalkulator kan? So maksudnya awak tak ada masalah nak kira. Kalau Aiman, Alex, Andrew, Adwa, okey, awak kena praktis nak tambah tolak ni. Okey, kena cari, buat je soalan sendiri. Okey, awak buat soalan sendiri, lepas tu awak check guna kalkulator. Macam tu. Praktis. Sebab kita nak tambah tolak tu takut salah lah nanti. Awak terbiasa guna kalkulator, tiba-tiba datang soalan senang pun jadi salah. Sebabnya tak biasa. Tak biasa. Itu yang menjadi masalah situ. Okey, awak ambil kalkulator, awak check soalan yang awak buat. Contohnya awak buat soalan, okey, -2 tolak 8. Okey, -2 tolak 8 tu dapat berapa? Awak kira awak dapat -6. Contoh. Okey, so awak tekan kalkulator -2 tolak 8. So tekan sama dengan, so dia keluar -10. So awak buat tu salah. So buat je apa-apa soalan -2 tolak -8 ke. Lepas tu awak jawab. List banyak-banyak 20 soalan, 50 soalan. Okey, awak jawab sendiri, lepas tu awak check guna kalkulator. Betul ke tak jawapan yang kita bagi ni sama tak guna kalkulator? Kalau tak sama maksudnya salah. Macam tu. Okey, buat sendiri. Buat latihan sendiri yang tu. Buat nombor kecil-kecil je. Nombor bawah 10 je nombor tu. -2 tolak 6, 4 tambah kurungan tolak 7. Macam tu je. Nombor yang simple-simple sahaja. Lepas tu buat jawapan, kita buat jawapan, kira manual lah. Lepas tu check guna kalkulator. Okey? Dan lagi satu sebelum habis kelas, okey, untuk homework hari ini, saya akan bagi 2 soalan lah. Soalan untuk yang permudahkan melibatkan tambah tolak dan lagi satu darab bahagi. Okey. Dan saya akan bagi soalan tu dalam Google Classroom. Google Classroom. Semua dah join ke Google Classroom ni? Okey, so lepas ni bermula hari ni lah. Okey, bermula hari ni saya akan upload semua recording homework dekat Google Classroom. Ini tingkatan 2. Okey. So baru 9 orang yang join. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okey. So nanti saya akan upload dekat Google Classroom. Contoh saya ambil kelas yang lain. Saya buat macam ni lah. First kali saya akan bagi recording. Saya akan bagi recording dalam ni. Awak tekan dekat sini. Saya akan bagi dalam YouTube juga. Cuma saya upload dekat sini. Saya letak link YouTube dekat sini. Awak buka dalam ni lah. Macam tu. Rakaman kelas bila-bila. Saya akan susun lah mengikut bab yang kita akan belajar. Tingkatan 2 ni kan. So, kenapa saya buat Google Classroom ni? Sebabnya, kalau awak dah hujung tahun nak exam nanti, dah hujung tahun tingkatan 2 tu, awak nak refer balik, rasa nak fahamkan balik bab 1, bab 2 ke, so awak boleh tengok balik rakaman lah. Dia takkan hilang lah. Kalau duduk dalam ni, dia tak akan hilang dah. Kalau macam dekat WhatsApp, chat lama mungkin dah terdelete kan. Kalau kita tukar telefon ke, kalau format ke apa dah hilang dah. Chat lama kan. So, saya buat Google Classroom. Nak senang, download terus dalam telefon Google Classroom tu. Apps Google Classroom. So, recording saya akan bagi dalam ni lah. Lepas tu, untuk assignment pun saya akan upload dekat sini. Contoh assignment. Contoh assignment ni dia keluarlah, saya letak macam ni. Awak masukkan, saya akan attach lah PDF ke gambar ke homework tu. So nak komen. Kalau tak faham nak tanya pasal soalan ke. Lepas tu awak pun submit dekat sini juga. Dia akan ada lah button submit. Button turn in tu awak hantar. Dekat sini ni. Pelajar yang assign ni lah.
Ni homework yang lama ni kan. Saya bagi. Macam, okay, Naufal ni dia keluar missing. Naufal Rizky ni dia keluar missing sebab dia tak hantar. Yang lain yang dia dah hantar ni saya dah tanda. Dia keluar graded lah 5/5. Siapa yang hantar lewat pun dia keluar dan late. Macam tu. So, senanglah saya nak access pun senang. Awak dah akhir tahun nak access balik homework yang lama pun boleh juga kan. So, kita akan buat dalam Google Classroom. Grup WhatsApp pun saya akan guna juga yang official yang kita punya ni. Saya akan just untuk mak awak tengok lah. Okay, recording dah masuk. Hari ni ada kelas. Info yang utama macam hari ni ada kelas ataupun hari ni cancel kan, saya akan bagi tahu kat WhatsApp dululah. Supaya kalau kat Google Classroom mungkin tak buka kan. Yang macam info kelas ada ke tak ada ke saya buat dalam WhatsApp lah. Okey, ada soalan? Okey, dan untuk minggu depan saya rasa kita terus masuk ke tingkatan 2 bab 1 lah. Okey, tingkatan 2 bab 1. Minggu depan Isnin malam kita mula bab 1. Okey, yang belum beli buku sila beli buku. Dan sediakan jugalah awak ada buku nota juga kan. Okey, kalau tak ada lagi awak bolehlah beli buku tulis untuk buat nota yang tingkatan 2 punya. Okey, baik. Itu saja untuk kelas hari ini. Ada apa-apa soalan? Ya ada. Ada. Okey. Okey, saya minta maaf apa yang kurang sebab suara saya tak sihat sangat 2-3 hari ini. Okey, itu saja. Assalamualaikum dan selamat malam. Homework jangan lupa. Kalau tak dia keluar missing atau done late. Terima kasih, Cikgu. Okey, sama-sama.